dengan tajuk Cara Mudah Memahami Al-Quran, yang mana dalam kitab ini dia mengandungi kaedah-kaedah asas untuk kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Karangan seorang ulama Mesir, Syekh Manna Khalil Qattan. Dia ni meninggal 1995. Ulama besar yang banyak karya dalam Quran, dalam hadis, banyak karya. Kalau kitab Mabahith fi Ulumil Quran ni sampai sekarang orang jadikan rujukan, antara rujukan-rujukan yang penting, dan diulang cetak beberapa kali. Kerana apa? Kerana keberkatan tulisan yang ditulis oleh pengarangnya. Kadang-kadang bila kita baca kitab ni tuan-tuan, dia baca tu ada, dia feel itu ada, dia ada nikmat kita baca tu. Dan kitab Syekh Manna Khalil Qattan dia memang ada keberkatannya dia. Semua orang baca. Dari sudut isinya, kontennya orang jadikan rujukan. Bila orang sebut Syekh Manna Khalil Qattan dalam ulum Quran, kita pegang tu kuat, kukuh dia punya hujah dia. Kita masuk, kita masih berada pada bab yang membicarakan tentang wahyu. Wahyu ni bab yang ketiga. Bab yang pertama kita membicarakan tentang sejarah, pengumpulan, perkembangan ilmu Al-Quran. Bab yang kedua membicarakan tentang Quran, ta'rif Quran, hadis, beza Quran dengan hadis, hadis Nabawi, hadis Qudsi. Itu bab yang kedua. Masuk bab yang ketiga, dia pergi kepada yang lebih umum daripada Al-Quran itu al-wahyu. Sebab Quran sebahagian daripada wahyu. Jadi bab 3 dia membicarakan tentang wahyu. Kita dah sampai muka surat 57. Bab wahyu ni pengarang mula dengan bab yang ketiga ni, dia memberikan kita gambaran bagaimana kita nak faham wahyu. Sebab wahyu ni benda ghaibiat, benda yang tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi dibawakan beberapa analogi oleh Syekh Manna Khalil Qattan, bagaimana nak memahami wahyu. Kemudian dia pergi kepada ta'rif wahyu, apa erti wahyu semua. Kemudian dia pergi kepada tajuk cara wahyu itu diturunkan kepada para malaikat. Bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada para malaikat. Kemudian dia pergi kepada tajuk bagaimana wahyu itu diturunkan kepada rasul. Mula wahyu tu dia sebelum sampai pada rasul, dia sampai pada malaikat dulu. Jadi first step tu bagaimana Allah Ta'ala bagi wahyu tu pada malaikat. Sekarang ni dia masuk tajuk cara penurunan wahyu kepada para rasul. Dan dia ada dekat sini ada dua perkara yang penting. Yang pertama melalui Jibril bawa wahyu. Kemudian yang kedua tanpa perantaraan Jibril, iaitu dalam mimpi yang benar dia waktu tidur dan sebagainya. Kita dah bicarakan itu. Dan yang bahagian yang pertama tu mimpi yang benar dalam tidur tu kita dah bicara itu pada kuliah kita yang lalu. Dan malam ni kita masuk yang kedua, iaitu yang B. Pada muka surat 56 tu kita ambil balik kepala dia kat sini. Kalam ilahi daripada balik tabir tanpa melalui perantaraan. Jadi wahyu Allah ini yang standard biasa dia katakan Jibril bawa wahyu. Maksud Jibril bawa wahyu sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu standard. Kemudian yang kedua dia kata kalam Allah, itu wahyu itu daripada balik tabir tanpa melalui perantaraan. Tak ada perantaraan. Maksudnya wahyu itu terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud pengarang dibawakan beberapa contoh. Dia kata seperti yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia bawakan sini ayat daripada surah Al-A'raf ayat 143. Apa firman Allah? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awalul mu'min. Ini kisah bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala secara direct. Dia kata apa? Dan apabila Nabi Musa alaihi salam datang pada waktu yang kami telah tentukan.
Tu di bukit tu Tursina. Allah berikan kepada arahan kepada Nabi Musa datang ke bukit Tursina, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi Allah Musa alaihissalam secara direct. Wa kallamahu rabbuh. Allah bercakap, wa kallamahu, Nabi Musa bercakap dengan Tuhannya secara direct tanpa ada perantaraan. Ini bentuk dia buat contoh ni, yang tanpa perantaraan. Dia kata qala rabbi ari, apa yang dia minta ketika ni, kes Nabi Musa lah, apa yang dia minta, dia kata, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci. Dia kata qala rabbi arini anzur ilaik. Kemudian Allah Taala jawab qala lan tarani. Allah Taala jawab, engkau tidak. Lan dekat sini, lan ni kalau bahasa Arab sebut lan ni tidak. Tidak tu maksudnya tidak sama sekali. Maksudnya tidak yang memang tak boleh. Dia kata lan, dia ada la tidak juga. Lan ni abadan tidak sama sekali. Qala lan tarani. Allah Taala jawab, dia kata engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihat kepadaku. Walakin zur ilal jabal, tapi Allah Taala kata tetapi pandanglah ke gunung, ke bukit. Fa in istaqarra makanahu, sekiranya kalau bukit itu tetap berada di tempatnya bila Allah Subhanahu Wa Taala nak mentajallikan dirinya. Bila Nabi Musa request nak tengok Allah, Allah Taala kata tengok kat bukit tu, kalau dia okey, tak berubah, boleh tahan kat situ, akan nampak Allah Taala. Bila Allah SWT nak mentajallikan dirinya, dia kata, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, niscaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla. Tajalla ni menzahirkan kebesarannya. Tajalla ni isu Allah Ta'ala tu jisim ni ada. Tapi kita ambil secara umum apa yang dicemahkan ni. Bila Allah menzahirkan kebesarannya, tajalla kat situ kepada gunung itu, maka tajallinya, kebesaran Allah Ta'ala menzahirkan itu, menjadikan gunung itu hancur lebur. Dan pada ketika itulah Nabi Allah Musa alaihissalam dia jatuh pingsan, sa'iqah, dia kata. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, Nabi Allah Musa, dia kata, maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku. Ini kisah bagaimana yang pertama dia buat oleh pengarang, kalam ilahi daripada balik tabir tanpa melalui perantaraan. Boleh berlaku, Allah tu direct cakap berkata dengan nabinya. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam ni dia masyhur dengan dikatakan kalamullah, kalimullah, nabi yang berkata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil yang pertama. Kemudian dia bawakan dalil yang kedua pada surah An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ini sambungan surah An-Nisa 164 ni juga dalil yang membuktikan Nabi Allah Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut warusulan, dan ada rasul-rasul, nabi-nabi, qad qasasnahum alaik. Ada nabi ni, sebab bilangan nabi ni ada 124,000. 124,000 punya banyak bilangan nabi. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam nak sampai kepada Nabi Muhammad tu ada 124,000 nabi. Banyak. Dan pada satu-satu masa tu mungkin ada banyak nabi berlaku. Macam Nabi Allah Ibrahim, zaman tu ada Nabi Lut. Macam zaman kita mungkin dekat jalan Jabar satu, jalan Kasban satu, jalan Khamis satu nabi. Yang mana nabi-nabi ini dia hanya untuk kaum dia sahaja, menggunakan bahasa yang tertentu, dengan wahyu tertentu, hukum tertentu untuk kaum dia aja. Dia tidak terpelihara. Sebab itu banyak zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala sebut warusulan qad qasasnahum alaika min qabl. Ada nabi-nabi ni yang Allah Taala cerita kepada Nabi Muhammad. Ada yang rekod dalam Quran, cerita dalam Quran kan. Oh, kita tahu mulai baca Quran. Ada yang dalam hadis Nabi sebut. Tapi Allah Taala kata warusulan qad qasasnahum alaika min qabl warusulan
lam naqsushum alaik, dan banyak lagi nabi-nabi kami tak cerita langsung pun pada engkau wahai Muhammad, sebab dia 124,000 banyak nabi. Kata Rasul 313, dia 124,000 nabi, 313 Rasul. Rasul ulul azmi ada 5, kan? Dia ada step-step dia tu. Okey. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, dan di akhir ayat ni disebut wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkata-katalah Allah, berkata-katalah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa perkataan. Ini juga ayat ni dalil menunjukkan berlakunya dialog di antara nabi direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata pengarang, demikian pula menurut pendapat yang paling sahih, Allah juga pernah bercakap secara langsung kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Ini biasalah kita dengar. Isra dan Mi'raj, masuk bulan Rejab, cerita tentang Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, ambil 50 waktu salat, kan? Turun naik, dan Nabi direct bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa dengan Allah, diceritakan. Kemudian cara ini termasuk cara kedua daripada apa yang disebutkan oleh ayat di atas, iaitu dari sebalik tabir. Kalau cara yang pertama tadi kita bahas pada kuliah yang lalu, maksudnya ada Jibril yang bawa. Ini cara yang kedua, iaitu di sebalik tabir. Dan di dalam Al-Quran wahyu seperti ini tidak ada. Maksudnya, dan di dalam Quran wahyu seperti ini tidak ada. Tak ada direct yang dalam Quran tu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara direct cakap begitu. Tak ada, kata pengarang. Walaupun ada bentuk wahyu sedemikian, tetapi kalau kita nak tengok dalam Al-Quran, wahyu yang bentuk Nabi ambil direct cakap, yang tu tak ada. Kata pengarang, kan? Walaupun wahyu ni kita kena bab 2 itu kita bicara tentang Quran. Okey, tentang Quran, cerita tentang Quran. Bab 3 ni wahyu. Wahyu ni dia luas. Jadi wahyu Allah tu ada wahyu dalam bentuk wahyu turun jadi ayat Quran. Itu satu bentuk. Yang bentuk turun jadi ayat Quran tu tak ada, kata pengarang. Tapi kalau dialog Nabi, macam contohnya Nabi dia pergi ambil solat 50 tu, direct dialog dengan Allah, yang tu ada. Tapi dalam bentuk nak jadi teks ayat Quran, kata pengarang kat sini, dan di dalam Al-Quran wahyu seperti bentuk ini, dia kata tak ada. Yang mana melainkan ada melalui perantaraan. Yang direct bentuk begini tak ada. Okey. Kemudian kita tengok dia masuk tajuk sini, pengarang dia kata bagaimana penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Maksudnya di sini Allah dia ada komunikasi dengan Nabi Muhammad secara direct. Itu berlaku pada malam Isra dan Mi'raj. Tetapi Allah bagi direct kepada Nabi, dan bentuk baca tu Nabi ambil ayat Quran daripada Allah, yang tu tak ada. Yang tu tak ada. Okey, baru kita tengok. Kemudian pengarang dia bawakan step seterusnya. Justru kita tengok bagaimana wahyu yang dibawa oleh malaikat kepada Rasul. Kan? Sebab bila kita kata tak ada direct, tentulah melalui perantaraan. Bila ada perantaraan, bagaimana yang namanya Jibril alaihi salam itu dia menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara? Bentuknya, bunyinya, cara dia turun, cara dia, itu dibahaskan. Kata pengarang, wahyu Allah kepada para nabi-nabinya itu terkadang dengan perantaraan seperti apa yang telah kami sebutkan di atas. Misalnya mimpi yang benar di dalam tidur, dan kalam ilahi daripada sebalik tabir dalam keadaan sedar. Dan terkadang juga melalui perantaraan malaikat wahyu. Malaikat wahyu ni maksudnya malaikat Jibril. Sebab nama malaikat Jibril ni malaikat yang khusus tugas dia bawa wahyu. Ada malaikat jaga bukit, malaikat yang beri rezeki, nurunkan rezeki dan sebagainya. Masalah ini yang hendak kami bincangkan di sini kerana Al-Quran diturunkan dengan wahyu seperti ini. Maka pengarang dia kata bentuk beginilah Quran ini diturunkan melalui perantaraan malaikat, dia kata. Okey, kemudian kata pengarang ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Ada dua cara bagaimana wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila
wahyu itu sampai. Pertama kata pengarang, datang dengan sesuatu suara seperti suara loceng. Wahyu itu turun, Nabi dapat seperti bunyi loceng. Dia kata, iaitu suara yang sangat kuat yang dapat berkesan kepada hati, sehingga ia dengan segala kekuatannya sedia menerima kesan itu. Bentuk yang pertama ni, dia datang tu seperti bunyi loceng. Kata pengarang, ni adalah cerita dalil dia ni nanti, seperti bunyi loceng, tapi yang dengar tu Nabi je. Orang sebelah dia tak dengar, sahabat dengar, yang dengar tu Nabi je, dia kata. Yang mana bunyi kuat tu sehingga menyebabkan terkesan kepada hati Nabi SAW, dan Nabi boleh terima wahyu tu. Cara ini yang paling berat bagi Rasul. So turun wahyu tu dia ada beberapa jenis. Yang jenis paling berat, jenis seperti bunyi loceng. Jika wahyu yang turun kepada Rasulullah dengan cara ini, biasanya ia mengumpulkan segala kekuatan dan kesedarannya untuk menerimanya. Sebab jenis wahyu yang berat ni, wahyu ni dia ayat-ayat Quran, ada ayat yang melibatkan hukum yang berat-berat kan. Jadi bila dia nak ditanggung tu, berat. Macam kita lah, tuan-tuan dekat pejabat, bos kata, okey, hari ni petang ni kita relax je, tak ada kerja lah, kita buat je lah apa-apa yang boleh, kita pun relax je. Buat surat, boleh baca, buka WhatsApp. Tiba-tiba besok, okey, hari ni dia kata kita projek kena turun gini, lepas sana pergi sini. Kita dengar pun peluh dah mula keluar kan, sebab benda tu berat, tugasan tu berat. Begitu juga ayat Al-Quran. Okey, jadi dalam bentuk yang berat ni, Nabi dia akan kumpulkan kekuatan dan kesedarannya untuk menerima, menghafaz dan memahaminya. Terkadang suara itu seperti bunyi sayap-sayap malaikat, seperti diisyaratkan di dalam hadis. Satu tadi dia kata bunyi loceng. Yang kedua, dia seperti bunyi sayap-sayap malaikat. Malaikat ni sayap dia tu bila dia kibas kan, kan, kalau kita tengok burung nak terbang kan, dia naik kan, burung tu. Macam tu dia kata. Okey, dibawakan dalam hadis ni. Dan hadis ni hadis Bukhari disebut, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Apa dia? Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu urusan di langit, suatu arahan, satu wahyu yang Allah nak turunkan daripada langit, dia kata, maka para malaikat memukul-mukul sayapnya kerana tunduk kepada firman-Nya, bagaikan bunyi mata rantai di atas batu-batu yang licin. Kalau kita ada satu batu, kita ambil rantai, kita pukul rantai itu atas batu, maka rantai dia akan kan, kan, tu. Begitu dia kata macam sayap, malaikat tu, kalau tengok burung tu kan, dia nak naik kan. Jadi begitu dia punya suasana bunyinya. Dan wahyu itu dengan arahan Allah. Kita biasalah Ramadan cerita tentang nuzul Quran. Quran tu memang dah ada dah, 30 juzuk semua dah lengkap. Berada dekat mana? Baitul Izzah. Baitul Izzah, langit yang ketujuh, disimpan dekat sana. Langit yang ketujuh, satu tempat langit ketujuh, nama dia Baitul Izzah, simpan semua Quran kat situ. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala letakkan Luhul Mahfuz letak dekat Baitul Izzah. Ada malaikat yang jaga dekat situ. Dah siap dah Quran tu, dah ada. Cuma nak turun pada Nabi tu peringkat. Jadi tiba masa Allah Ta'ala bagi, okey, ayat ni Jibril ambil bawa turun, ayat ni bawa turun, ayat ni bawa turun, dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila dia turun itu, malaikat ambil itu, dia kata seperti bunyi loceng. Bunyi loceng, dia kata. Dan boleh jadi itu suara malaikat sendiri. Ini kata pengarang, ini pendapat pengarang Syekh Manak Khalil Khattan. Ini pendapat pengarang, dia kata. Dan boleh jadi itu suara malaikat sendiri pada waktu Rasul baru mendengarnya bagi kali yang pertama. Boleh jadi. Ini kata pengarang lah. Dia assume itu mungkin boleh jadi semua bunyi malaikat. Yang dikatakan seperti bunyi rantai yang dipukul atas batu licin. Itu bentuk yang pertama. Datang dengan sesuatu suara seperti loceng, seperti rantai, sayap
bunyi sayap. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, malaikat dia menampakkan diri kepada Rasul sebagai seorang lelaki. Ada waktunya malaikat datang kepada Nabi sebagai seorang lelaki. Cara seperti ini lebih ringan. Yang tadi berat, yang ni jenis ringan sikit. Bila Nabi relax nampak Jibril datang, dia kata ringan lah. Tapi Nabi bila dia dengar bunyi loceng tu, oi, ni benda berat. Kan, dengar bunyi rantai, wahyu turun, ni berat. Tapi kalau wahyu tu datang dalam keadaan nampak Jibril, Nabi dia kenal lah Jibril kan. Kita nama orang lah kot Jibril kita kenal kan. Nabi bila nampak Jibril. Ada seorang sahabat Nabi, sahabat Nabi ni dia ramai. Jibril ni biasa kalau dia nak menjelma jadi manusia kan, dia akan menjelma rupa salah seorang sahabat. Nama dia Dihyah Al-Kalbi. Nama sahabat ni Dihyah Al-Kalbi. Orang ni jenis handsome sikit, smart sikit, Dihyah Al-Kalbi. Jibril kalau dia nak menyerupai manusia, dia akan menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Okey, cara seperti ini lebih ringan daripada cara yang sebelumnya. Kerana adanya kesesuaian antara pembicara dengan pendengar. Kata pengarang, kalau Jibril datang dalam bentuk manusia, maka itu ringan. Sebab bentuk komunikasi antara Nabi dan Jibril itu menggunakan bahasa manusia. Bahasa manusia. Bila Jibril itu menjelma dalam bentuk manusia, dia akan bercakap menggunakan bahasa manusia. Bahasa Arab guna direct. Jadi faham terus. Jadi bentuk tu ringan. Berbeza dengan bentuk yang pertama tadi. Dia dalam bentuk bunyi, suara kan, yang bukan berada pada level manusia. Bahasa tu, laras bahasa tu dia tinggi. Dia kata, beliau mendengarkan apa yang disampaikan pembawa wahyu itu dengan seronok dan mudah. Dia boleh ingat dan berasa tenteram seperti seseorang yang sedang berhadapan dengan saudaranya sendiri. Maksudnya tenanglah. Nabi bila nampak Jibril datang dalam bentuk manusia tu, relax. Ada wahyu tak apa, kadang-kadang yang biasa. Keadaan Jibril menampakkan diri seperti seorang lelaki itu tidaklah mengharuskan ia melepaskan sifat kerohaniannya, dan tidak pula bererti bahawa zatnya telah berubah menjadi seorang lelaki. Ni tak boleh pula kita nak faham bahawa maksudnya bila Jibril itu dah berubah jadi manusia, dah tak ada dah sifat kerohanian dia. Memang dia jadi seorang lelaki. Sebab malaikat ni dia tak ada jantina. Tak ada siapa pula cek jantina malaikat tu kan. Tapi malaikat ni memang tak ada jantina. Tapi bila dia menjelma jadi lelaki. Gitu kan. Kita tak boleh kata dia berubah menjadi seorang lelaki. Tetapi yang dia maksudkan ialah bahawa dia menampakkan diri dalam bentuk manusia tadi untuk membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa selesa sebagai manusia. Kan? Bila datang tu dalam bentuk manusia, dia tenang. Tapi kalau datang tu dalam bentuk makhluk, macam kali pertama wahyu itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Gua Hira tu, dia tengok belakang Jibril yang punya besar tu, dia sebut 600 sayap sebelah kanan, 600 sayap sebelah kiri kan, tertutup timur dengan barat. Jadi makhluk yang besar, lain feel dia. Tapi dalam keadaan manusia ni relax, dia kata. Berbeza dengan keadaan pertama, apabila wahyu turun seperti suara loceng yang dahsyat, membuat Nabi gelisah dan susah. Kerana yang demikian menuntut ketinggian spiritual Rasulullah yang satu darjat dengan tingkat kerohanian para malaikat. Kalau bentuk yang pertama tu laras bahasa yang nak disampaikan wahyu itu, laras bentuk penurunan wahyu itu adalah laras malaikat, berada pada alam malaikat, dia punya level tinggi dia. Tapi kalau bentuk yang kedua ni bentuk yang ringan, bila malaikat datang kepada manusia. Contoh kita tuan-tuan kat sini, kalau kita duduk dalam masjid ni, ada kawan-kawan datang, kita relax je sini, okey, datang sembang. Tiba kita kena pergi istana. Lain tuan-tuan. Baju warna hitamnya dengan tanjaknya, dengan ini masuk dengan bunyinya kan, dengan adat istiadatnya, kan formal.
Dia jadi susah, kita bergerak, kita pun risau, salah step ke kan. Itu baru istana kan. Laras tu dah berbeza. Tapi kalau sini, kita sini biasa je lah dengan orang kita. Begitulah Nabi. Nabi bila Jibril turun dengan laras manusia, ringan. Tapi bila dia bentuk loceng, itu laras Jibril, dan benda itu menjadi berat. Inilah yang paling berat dia. Kata Ibn Khaldun, dalam keadaan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kudratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubung dengan malaikat yang bersifat rohani. So dalam bentuk pertama tu Nabi dia bukan berada pada alam jasmani, tapi dia perlu memasuki alam rohani, Jibril, untuk dapatkan wahyu itu. Sedangkan dalam keadaan yang lain sebaliknya. Kalau dalam keadaan Jibril masuk ke alam manusia, maka itu lebih mudah. Serupa macam makhluk ini, cerita malaikat. Kalau tuan-tuan tengok makhluk nama dia jin kan. Kan jin ni dia boleh, bila jin dia menjelma ke alam kita, dia lemah. Dia lemah kan. Dia tak boleh, dia tak kuat seperti mana dia berada di alam dia. Dan kadang manusia ni ada yang disuruh masuk ke alam jin. So manusia bila masuk ke alam jin, dia lemah. Tengok bila jumpa bawah akar pokok lah, tepi sungai, dalam beg kan. Suasana tu berbeza. Dia punya laras alam tu berbeza. Itu baru jin. Malaikat ni lain lah, dia punya level dia. Okey. Dalam keadaan yang pertama Rasulullah, sedangkan dalam keadaan yang lain sebaliknya, malaikat berubah menjadi rohani semata-mata, menjadi manusia yang bersifat jasmani. Bila laras yang kedua tu, malaikat dia berubah jadi jisim, manusia biasa. Kedua-dua cara itu tersebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin, bahawa Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata Nabi? Ahyanan ya'tini. Ada sahabat ni ditanya Nabi. Tanya, tengok Nabi ni terima wahyu, bagaimana Nabi dapat wahyu kan? Ada sahabat tanya Rasulullah, wahyu ni macam mana kau dapat wahyu ni? Dia cerita sikit. Sahabat tanya, benda pelik tak tahu kan? Jadi sahabat ni ada yang tanya kan? Bertanya benda pelik. Jadi yang tanya ni siapa dia? Haris bin Hisham. Dia tanya pada Nabi, macam mana wahyu ni dapat ni ya Rasul? Maka Nabi jawab, ahyanan ya'tini mithla salatil jarsi wa huwa ashaddu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimani fa'ima yaqulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ditanya oleh Haris bin Hisham, Nabi kata, kadang-kadang dia datang kepadaku bagaikan bunyi loceng yang kuat. Ni laras yang pertama wahyu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang paling berat bagi aku, kata Nabi. Lalu ia pergi dan aku sedar apa yang telah dikatakannya. Bila datang tu dan bunyi bentuk menyoceng, Nabi dengar, Nabi faham. Kemudian bila Jibril pergi, Nabi pun dia sedar dan dia faham apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Itu yang pertama. Dan terkadang, kata Nabi, yang kedua, malaikat menjelma kepadaku sebagai seorang lelaki. Lalu dia berbicara kepadaku dan aku pun memahami apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Maka Haris bin Hisham pun dia faham, oh itu rupanya cara wahyu turun kepada Nabi. Yang mana pada ketika itu Aisyah dia duduk dengar. Aisyah dia dengar je, ada orang tanya tentang wahyu pada Nabi. Kemudian Aisyah juga meriwayatkan mengenai pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menerima wahyu. Kata Aisyah, dia kata, wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Kata Aisyah, dia kata, aku pernah melihatnya apabila wahyu sedang turun. Sebab Aisyah ni duduk dengan Nabi, duduk sekali serumah. Dia tahulah tidur satu bantal dengan Nabi. Aku pernah melihatnya apabila wahyu yang sedang turun kepadanya pada satu malam yang amat sejuk. Suasana Arab ni, dia ada musim panas, ada musim sejuk. Ini musim sejuk wahyu tu turun. Sepatutnya sejuk ni
kita tak berpeluh lah mengikut pakai pakaian tebal-tebal. Tapi kata Aisyah, apa yang berlaku? Lalu malaikat itu pergi, peluh mengalir daripada dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebut dalam hadis Bukhari. Maksudnya musim sejuk, yang orang sejuk tak berpeluh, tiba-tiba Nabi bila wahyu tu turun, Nabi berpeluh. Kan. Bila nampak benda tu yang agak berat wahyu itu. Okey. Itu yang pertama. Kedua hadis di atas, dia kata. Hadis yang pertama, hadis yang sebut Haris bin Hisham, dan kedua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang Nabi dapat wahyu pada musim sejuk tu. Kedua hadis di atas serupa dengan 3 macam cara perbicaraan ilahi yang diisyaratkan di dalam ayat. Ada ayat ni, apa dia? Surah Asy-Syura ayat 51. Apa Allah Taala sebut? Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan au min wara'i hijab au yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Hadis-hadis ni dia tally sama dengan surah Asy-Syura ayat 51 ni, menceritakan bagaimana proses penurunan wahyu itu. Apa Allah Taala kata? Allah Taala kata, dan tidak ada seorang manusia pun yang Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Maksudnya yang Allah cakap tu melalui perantaraan wahyu, atau daripada sebalik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Maksudnya bila datang tu melalui malaikat. Malaikat yang datang. Cuma bila kita bicara Quran, kata pengarang tu, Quran dia tak ada jenis direct. Quran dia dengan perantaraan Jibril, kata pengarang, dia kata dengan seizinnya apa yang ia kehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Asy-Syura ayat 51. Okey. Kemudian mengenai tiupan di dalam hati, dia ada bentuk tadi melalui perantaraan, tanpa perantaraan, yang perantaraan dengan Jibril. Kemudian ada bagaimana cara wahyu itu, dia ada dalam bentuk tiupan ke dalam hati. Mengenai tiupan ke dalam hati telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah bicara pada kuliah yang lalu. Wahyu tu terus dicampakkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Hadis riwayat daripada Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan sanad yang sahih. Dia kata, "Inna ruhal qudsi nufitha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fit talab." Dia kata, Ruh Kudus telah menghembuskan ke dalam hatiku bahawa seseorang itu tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan jalan yang baik. Ini dalam bentuk tiupan ke dalam hati. Tiupan ke dalam hati. Wahyu tu masuk terus dalam hati. Dia kata, disebutkan apa yang disampaikan wahyu tu bila sampai dalam hati Nabi dia faham dah. Dapat wahyu. Kita tak dapat, kita bukan jenis dapat wahyu, tapi kita ilham ada. Kita kalau manusia ni ilham. Contohnya kita duduk lalu tengok rasa teringin malam ni lepas Isya cadang nak kena sup ekor lah. Itu ilham. Ada perasaan keinginan, yang itu ilham. Bukan ada orang bagi tahu apa, tiba-tiba je dah mati. Ini kena nasi goreng ayam ni okey kat ni kan. Itu ilham dalam hati. Tapi Nabi ni wahyu. Dalam hati dia bila masuk tu dia faham. Dia faham dalam keadaan kita dah baca hadis dia dulu. Terangnya, sedarnya wahyu masuk dalam diri Nabi itu sebagaimana falaqis subhi disebut. Sebagaimana cerahnya waktu subuh tu. Dia bukan benda yang ragu-ragu ataupun benda yang confuse. Nabi dia confuse. Ini betul ke wahyu pada syaitan ke jin ke tak? Dia kata mislu falaqis subhi. Cerahnya, terang. Nabi faham ini memang wahyu daripada Allah. Memang penuh yakin. Kan? Begitu cara dia. Dan apa yang disampaikan ini salah satu bentuknya, kata Nabi, bahawa seseorang tu tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Seseorang manusia dia tak akan mati, melainkan rezeki dan ajalnya telah sempurna.
Maksudnya kalau kita ni Allah Ta'ala tentukan rezeki dapat 5 juta, selagi mana tak sampai 5 juta tak mau mati. Tuan-tuan terjunlah bangunan 20 tingkat tak mati juga, masuk hospital je sebab rezeki tu masih ada lagi, ajal tu belum sampai lagi kan, belum tiba masanya. Elok hidup kan. Okey. Maksudnya bila tiba masa, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan jalan-jalan yang baik. Hadis ni kita tengok sekali lalu dia macam biasa je, tapi dia sangat tinggi nilai dia. Maksudnya bila kita memahami rezeki yang Allah berikan kepada kita ni sesuatu telah ditentukan, maka kita tak perlu mencari rezeki dengan cara yang haram. Orang yang merompak, mencuri, dia tak faham tentang rezeki. Orang yang tipu orang, ambil duit orang, tipu belit sana pusing sini, ambil hak orang, dia tak faham tentang rezeki. Tapi bagi orang yang faham tentang rezeki, dia tahu Allah Ta'ala dah tentukan rezeki itu adalah milik dia. Bila dia faham tu, dia kata kalau bukan milik dia, dia takkan dapat benda tu. Buatlah macam mana, dia takkan dapat. Dan kalau milik tu adalah milik dia, buatlah macam mana dia akan dapat. Tak hari ini, besok, lusa. Tapi nilai itu yang Allah tentu tu dia akan dapat. Tu biasa orang kata rezeki tak salah alamat. Betul rezeki tu kan. Jadi kalau kita ni memahami konsep rezeki ni 4 bulan duduk dalam perut ibu kita dah Allah Ta'ala dah tentu kan. Konsep rezeki ni kalau kita faham, kita tak tipu orang. Kita tak tipu orang, kita tak ambil duit orang, kita tak merompak, kita tak buat jahat. Sebab kita tahu rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian ya. Alhamdulillah ya. Malam ni kita cover bab yang membicarakan tentang cara penurunan wahyu. Cara penurunan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu yang pertama ada melalui perantaraan Jibril. Jibril sebagai pembawa wahyu. Kemudian yang kedua tanpa melalui perantaraan wahyu. Tanpa melalui perantara, tak ada malaikat. Satu dengan malaikat, dua tanpa malaikat. Kalau jenis yang melalui Jibril, yang malaikat pembawa wahyu, itu yang kita bincangkan hari ini. Kalau jenis yang tanpa melalui perantaraan tu, seperti dalam mimpi yang Nabi bila tidur, dia mimpi yang benar. Kemudian hari ini kita cover bahagian yang tanpa melalui perantaraan. Tanpa melalui perantaraan tu dibawakan beberapa dalil. Contohnya Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah, ada ayat Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ketika malam Isra dan Mi'raj. Yang ni semua wahyu. Wahyu bercakap dengan direct dengan Allah. Satu bentuk wahyu. Sebelum ni dengan malaikat, ada wahyu kepada pokok, ada wahyu kepada binatang, lebah, kita dah bicara. Dan benda penting yang disebut oleh pengarang ialah kalau dalam Quran ini dia tak ada dalam bentuk wahyu yang direct, bentuk dengan Allah, tak ada. Kalau dalam Quran ini jenis yang tanpa perantaraan ni tak ada. Semua dengan perantaraan. Kalau yang tanpa perantaraan itu hanyalah wahyu biasa. Sebab Quran salah satu daripada wahyu. Wahyu tu ada berbentuk-bentuk kan? Banyak. Quran salah satu. Yang jenis Quran, dia kena ada malaikat yang bawa. Gitu. Kalau yang lain tu, Allah Ta'ala beri ilham, Allah Ta'ala berikan wahyu, benda-benda lain yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Kalau yang Quran, kena ada Jibril. Kemudian kita cover tajuk bagaimana wahyu yang malaikat bawa kepada Nabi, tu direct kepada yang Quran tu. Bagaimana wahyu tu bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dua bentuk. Yang pertama dikatakan tadi, seperti wahyu tu turun seperti bunyi loceng. Dia kata bunyi loceng, bunyi rantai, bunyi kepak malaikat. So bunyi sedemikian, bentuk yang pertama. Yang bentuk yang pertama ini, Nabi dia perlu terima wahyu tu, Nabi masuk ke alam rohani malaikat. Ini jenis yang berat. Nabi tu terima. Jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, malaikat dia akan pergi ke alam manusia. Yang jenis pertama, Nabi seolah masuk ke alam malaikat tu untuk terima wahyu tu dalam bentuk bunyi loceng. Nabi masuk ke alam belah sana. Berat. Kalau jenis yang kedua, malaikat masuk ke alam manusia, malaikat menyerupai manusia, itu jenis yang ringan. Yang Nabi terima dia dalam keadaan biasa, tidak berat. Maka didatangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2-3 hadis, dan disokong dengan surah Asy-Syura ayat 51. Jadi Allah pun dalam Quran sebut bagaimana wahyu itu turun, ada jenis perantaraan, ada jenis tanpa perantaraan, dan dibawakan lagi jenis-jenis yang diterangkan. Kemudian disebut pula di sini mengenai tiupan ke dalam hati. Bagaimana wahyu tadi kita cerita Quran, ini wahyu tu secara umum. Bagaimana wahyu tu ditiupkan terus ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Dia bawakan contoh ni. Contoh dia apa? Ada Nabi dapat wahyu dalam bentuk Allah Ta'ala beri Nabi faham bahawa seseorang tu tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Sehingga Allah sempurnakan rezeki dan ajal, baru dia akan mati. Kemudian maka bertakwalah kepada Allah, kata Nabi, dan carilah rezeki dengan jalan yang baik.
Maksudnya rezeki kita tu telah ditentukan. Kita ni takkan mati selagi mana rezeki kita tak habis lagi, kan? Jadi kita kena ambil rezeki tu dengan cara baik. Boleh aja rezeki ni kita ambil dengan cara yang jahat, kita merompak dapat 5 juta, dapat duit tu kan. Tapi dia akan jadi rezeki kita, tapi rezeki yang haram. Sebenarnya kalau kita tak merompak, 5 juta tu akan dapat juga, tapi dengan cara yang halal. Itu kita kena faham konsep rezeki. Tak perlu kita tipu kawan kita, bisnes tipu sana, ambil duit sana, riba sana sini. Tak perlu. Sebab rezeki itu memang telah ditentukan. Itu kita kena faham sangat. Bila kita faham konsep rezeki ni, hidup kita tenang. Senang, alhamdulillah. Tak berapa senang pun syukur, alhamdulillah. Kita yakin dengan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian yang habis ni, perenggan terakhir. Hadis ini tidak menunjukkan turunnya wahyu secara langsung. Ia mungkin dapat dirujukkan kepada salah satu daripada dua keadaan tersebut dalam hadis Aisyah di atas. Mungkin malaikat datang kepada beliau dalam keadaan yang menyerupai suara loceng, lalu ditiupkan wahyu kepadanya. Boleh jadi wahyu yang melalui tiupan itu adalah wahyu selain daripada Al-Quran. Tengok. Pengarang pun disebutkan bahawa hadis ini sebutkan bila ditiupkan tiupan ke dalam hati Nabi SAW tu, Nabi pun cerita tentang rezeki orang seseorang telah ditetapkan, yang mana Nabi dapat tu direct ke dalam hati. Tapi ini wahyu, bukan Al-Quran. Wahyu supaya Nabi cerita pada umat dia, ni rezeki kita ni begini, jangan buat gini, rezeki Allah Ta'ala tahu. Bukan dalam bentuk ayat Quran, sebab dia direct. Itu yang dikatakan oleh pengarang, supaya kita faham. Cuma cara dia masuk tu sama ada menyerupai suara loceng kah? Itu yang dikatakan bila dia datang bentuk sedemikian. Terus ditiupkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita cover cara penurunan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk dia dengan perantaraan, tanpa perantaraan, kemudian yang dibawa oleh Jibril secara jelas. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan tengok bila membicarakan tentang wahyu. Wahyu ni dia satu tajuk, benda tak nampak, benda gaib. Jadi benda gaib ni orang confuse. Dia boleh berlaku syubhat, boleh berlaku kekeliruan, boleh memberikan tanggapan yang salah faham tentang wahyu. Maka pengarang dia letakkan satu tajuk, dia kata syubhat para pembangkang wahyu. Ada benda syubhat yang meragukan orang yang tak terima wahyu, apa pandangan dia. InsyaAllah itu kita akan tengok pada kuliah yang akan datang InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayyatabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.